Hai semua, saya Cikgu Tang. Bertemu kembali dalam tutorial iKlas. Dalam siri ini, kita akan belajar tentang soalan perhitungan bagi STPM 2020 iaitu soalan ulangan. Diberi dalam pernyataan soalan iaitu jadual di bawah menunjukkan data pendapatan negara, data perbelanjaan penggunaan dan juga pelaburan bagi sesebuah ekonomi. Diberi pendapatan negara dalam RM juta iaitu dari RM300, penggunaannya ialah 300, pelaburan sebanyak 90. Untuk pendapatan negara 600, perbelanjaannya adalah sebanyak 525, pelaburannya adalah sebanyak 90. Manakala untuk pendapatan 900, penggunaannya adalah sebanyak 750, pelaburannya adalah sebanyak 90. Soalan A1. Hitungkan nilai kecenderungan mengguna sud bagi ekonomi ini. 2 markah. Kecenderungan mengguna sud iaitu MPC. Rumusnya ialah perubahan C bahagi dengan perubahan Y. Untuk mendapatkan perubahan C, di mana perubahan C adalah sama dengan 525 tolak dengan 300, maka kita catatkan iaitu 525 tolak dengan 300. Perubahan Y adalah sebanyak 600 tolak dengan 300. Ini adalah merupakan perubahan Y. Maka kita akan catatkan dalam rumus iaitu perubahan Y adalah sama dengan 600 tolak dengan 300. Maka MPC adalah sebanyak 0.75. Baik, untuk A2, terbitkan fungsi penggunaan. 2 markah. Untuk mendapat fungsi penggunaan, C adalah sama dengan A tambah BY. Di mana untuk C adalah sebanyak 300 dan pendapatan adalah pada 300. Maka kita akan menggantikan iaitu nilai apabila C sama dengan 300, Y adalah sama dengan 300 ke dalam rumus C sama dengan A tambah BY, maka 300 sama dengan A tambah B. B merupakan MPC yang baru dihitung sebentar tadi, iaitu MPC adalah sebanyak 0.75. Maka kita akan masukkan B, nilai B iaitu 0.75. Y adalah sebanyak 300. Apabila kita membuat perhitungan iaitu 300 sama dengan A campur 0.75 darab dengan 300 iaitu 225. Maka A adalah sama dengan 300 tolak dengan 225. Maka A adalah sama dengan 75. Oleh itu, fungsi penggunaan C adalah sama dengan 75. Gantikan A dan masukkan B iaitu 0.75Y. Fungsi C adalah sama dengan 75 campur 0.75Y. Baik, untuk soalan A3, terbitkan fungsi tabungan. 1 markah. Kita mengetahui bahawa rumus untuk fungsi tabungan ialah S sama dengan negatif A campur 1 tolak BY. Maka S adalah sama dengan negatif A, iaitu A adalah merupakan 75, maka negatif A adalah negatif 75. B adalah merupakan 0.75, maka 1 tolak B, 1 tolak 0.75 iaitu 0.25Y. Seterusnya, soalan B.
Jika perbelanjaan kerajaan ialah RM135 juta, iaitu G sama dengan 135 dan tiada cukai yang dikenakan, T sama dengan sifar, hitungkan pendapatan negara pada tingkat keseimbangan 2 markah. Dan kita mengetahui daripada jadual, iaitu dalam jadual, pelaburan adalah sama pada setiap tingkat pendapatan, maka pelaburannya ialah sebanyak I, sebanyak 90, dan fungsi C iaitu baru dihitung sebentar tadi. Fungsi C yang kita hitung dekat A2 iaitu C sama dengan 75 campur 0.75Y. Maka kita akan masukkan dalam rumus C sama dengan 75 campur 0.75Y. Okey, Y ini sebenarnya merupakan YD. Okey, dan diberi dalam soalan iaitu T adalah sama dengan sifar, maka C sama dengan 75 campur 0.75. YD adalah merupakan Y tolak T. Apabila T adalah sifar, maka kita gantikan Y tolak sifar. Kita mendapati bahawa fungsi C adalah sama dengan 75 campur 0.75Y. Baik, kita akan masukkan dalam rumus iaitu kita ada G, kita ada T, kita ada I, kita ada C. Maka kita akan dapatkan dalam rumus iaitu Y sama dengan C campur I campur G. Y bersamaan dengan 75 campur 0.75Y campur I iaitu 90 campur G iaitu 135. Seterusnya, kita akan mencampurkan semua nilai 75, 90 dan 135. Maka jumlah nilai tersebut ialah 300 campur 0.75Y. Dan kita mendapati di sebelah kiri ada Y, di sebelah kanan ada 0.75Y. Maka 1Y tolak dengan 0.75Y sama dengan 300. 0.25Y sama dengan 300, maka Y adalah bersamaan dengan 1200. Oleh itu, kita boleh membuat kesimpulan bahawa Y keseimbangan adalah sama dengan RM1,200 juta. Bagaimana pula sekiranya kita menggunakan cara alternatif yang kedua, iaitu dengan menggunakan fungsi S. Dan kita hitung daripada fungsi S dekat jawapan A3 sebentar tadi. Fungsi S sama dengan negatif 75 campur 0.75Y. Maka S adalah sama dengan negatif 75 campur 0.25YD. YD adalah merupakan Y tolak T, iaitu Y tolak T. T adalah sifar, maka negatif 75 campur 0.25. Y tolak sifar. S adalah sama dengan negatif 75 campur 0.25Y. Maka sebenarnya fungsi S adalah sama dengan negatif 75 campur 0.25Y. Dengan menggunakan cara alternatif yang kedua, iaitu S campur T sama dengan I campur G, iaitu fungsi S negatif 75 campur 0.25Y campur T. T adalah bersamaan dengan sifar. I 90, G 135. Maka di sebelah kiri, negatif 75 campur 0.25Y bersamaan dengan 225.
dan 0.25Y sama dengan 300, maka Y adalah bersamaan dengan 1200. Oleh sebab itu, kita mendapati bahawa pendapatan keseimbangan ialah RM1,200 juta. Tidak kira kita menggunakan S plus T equals to I plus G, kita mendapat YE sama dengan RM1,200 juta. Ataupun kita menggunakan cara iaitu Y sama dengan C campur I campur G, kita akan mendapati Y keseimbangannya adalah sebanyak RM1,200 juta. Jawapan yang sama. Baik, berikutnya ialah soalan C, iaitu untuk menjawab soalan C iaitu jika pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh ialah 1,250 juta, maka YF diberi ialah 1,250 juta. Hitungkan perbelanjaan kerajaan yang diperlukan untuk menutup jurang keluaran negara kasar 3 markah. Kita mendapati bahawa YF ialah 1,250, YE baru dihitung iaitu 1,200. Kita mendapati bahawa YF melebihi YE, sebenarnya ia merupakan lompang deflasi. Dan rumus bagi lompang deflasi ialah jurang KNK bahagi dengan pengganda, iaitu jurang KNK sama dengan YF tolak YE bahagi dengan pengganda iaitu K. Baik, K iaitu pengganda sama dengan 1 bahagi 1 tolak MPC. Iaitu MPC, kita mendapati bahawa MPC adalah sebanyak berapa? Iaitu MPC kita dapati daripada fungsi Y sama dengan 300 campur 0.75Y, iaitu MPC adalah sebanyak 0.75. MPC adalah sebanyak 0.75. Maka kita akan masukkan dalam rumus K sama dengan 1 bahagi 1 tolak 0.75, iaitu K bersamaan dengan 1 bahagi 0.25, maka K adalah sama dengan 4. Maka kita masukkan dalam rumus lompang deflasi untuk meneruskan pengiraan. YF 1,250, YE 1,200, K iaitu 4. Maka kita mendapati bahawa lompang deflasi adalah sebanyak RM12.5 juta. Untuk menutup lompang deflasi ini iaitu kita akan meningkatkan G iaitu perbelanjaan kerajaan sebanyak jurang KNK tersebut, iaitu sebanyak RM12.5 juta. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share serta tekan butang loceng notification untuk mendapatkan pemberitahuan apabila video baru diuploadkan. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada semua. Bye-bye.